belajar yang ini iaitu kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan abad ke-18. Baik. So, seperti biasa, cikgu rekodkan kelas ini. Dan kalau kamu ada soalan, boleh tulis dalam Zoom chat. Jangan korang diam je. Jangan korang diam sahaja. Dan cikgu tahu bahawa kamu semua ni sekarang ni mood cuti. Almaklumlah cuti sekolah kan. Jadi mood cuti. Bila mood cuti tu, aduh cikgu, saya ni kan, mood cuti ni macam malas nak belajar lah cikgu. Kan, Lela cuti sekolah kan. So, mood cuti benar. Betul. Tetapi, anggaplah kelas online cikgu ini adalah kelas untuk apa? Untuk berkongsi maklumat. Untuk berkongsi pelajaran. Itu je. Bukannya nak suruh kamu kata apa untuk bukannya untuk kamu paksa ingat, tidak. Macam baru je cuti mula tapi sudah 1 minggu habis ya. Anggaplah ini adalah cikgu hari ini berkongsi pengetahuan. Berkongsi pengetahuan. Jadi supaya kamu tak rasa stres. Aku cuti-cuti pun kena masuk kelas online. Janganlah memaksa diri tapi anggaplah ini sebagai cikgu cuba berkongsi pengetahuan. Okey, baik. Tak apa. Kita tengok di sini iaitu kedatangan kuasa barat ke abad ke-17 dan abad ke-18. Okey. Baik, seperti mana yang kita dah bincangkan hari itu, kalau abad ke-16, abad ke-16 ni daripada tahun berapa ke tahun berapa cikgu? Iaitu daripada tahun 1500 hingga 1599. Itu abad ke-16. Ya. Dan kalau abad ke-17 pula, iaitu daripada 1600 hingga 1699. Itu abad ke-17. Ya. Dan abad ke-18, 1700 hingga 1799. Itu abad ke-18. So, jangan keliru. Sebab selalu pelajar kata, okey, kalau abad ke-17 mesti mula dengan 1700. Salah. Confuse. Bukan Contohnya macam kita sekarang ni. Kita ni abad ke-21. Iaitu abad ke-21 daripada tahun berapa cikgu? Tahun 2000 hingga 2099. Ini abad ke-21. Faham? Jadi kamu kena faham kat situ sebenarnya. Okay, kalau ikutkanlah kan. Ini abad ke-21. Jadi kalau abad ke-18 daripada 1700 ke 1799. Itu kamu kena faham. Iaitu dia punya ruang masa. Ruang masa. Baik. Kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan abad ke-18. So, kalau 2100 is abad ke-22. Ya, betul. Betul, Tuhan. Kalau tahun 2100, itu adalah abad ke-22. Betul. Kan? Ya, betul. Jadi, kalau kita lihat di sini, saya umur berapa? Kau kira lah. Kamu tanya umur kamu berapa? Kira lah waktu tu. Okey. Baik. Kita lihat. Okey, kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan ke-18. Iaitu, okey, faktor kedatangan kuasa barat pada abad-abad ini hanya satu saja. Satu ni saja. Iaitu apa? Revolusi perindustrian. Jadi istilah ini kamu kena faham dulu. Apa itu revolusi? Apa itu perindustrian? Korang dengar elok-elok. Baik. Apa itu revolusi? Okay. Baik. So, cikgu jelaskan satu-satu supaya kamu betul-betul faham. Revolusi ni, revolusi ni adalah bermaksud perubahan secara besar-besaran. Itu maksud revolusi. Ya. Perubahan secara besar-besaran. Okay. So, dia merangkumi, kita kata sebagai
segala event, segala peristiwa yang berubah secara besar-besaran. Besar-besaran. Itu dipanggil revolusi. Jadi kamu kena faham. Okey, itu revolusi. Antara contoh revolusi seperti pada tahun-tahun 2000. Tahun 2000 hingga tahun 2005 kebanyakan telefon bimbit, handphone. Kebanyakan handphone pada waktu tahun 2000 hingga tahun 2005 adalah handphone yang terkenal seperti Nokia. Nokia memang paling famous lah. Revolusi teknologi di mana, tetapi dia bukan smartphone. Dia bukan smartphone. Dia hanya telefon bimbit yang boleh call, boleh SMS. Call dan juga SMS sahaja. Internet tak ada. Kalau ada internet pun sangat sedikit. Tetapi apabila selepas tahun 2005 kemunculan smartphone, iaitu telefon pintar yang ada internet, yang ada pelbagai apps, bermula daripada situlah 2006, 2007 dan berterusan. Maka orang semua dah berubah daripada menggunakan phone yang jenis lama kepada phone yang smartphone. Jadi perubahan tu melibatkan seluruh dunia bertukar kepada smartphone. Jadi itu dipanggil apa? Perubahan secara besar-besaran. Dan itu dipanggil revolusi. Revolusi teknologi. Faham? Itu revolusi revolusi. Tapi dalam kes yang kita nak belajar ni, revolusi apa cikgu? Jadi kita tengok. Revolusi perubahan secara besar-besaran. Baik, apa itu perindustrian? Iaitu perindustrian adalah bermaksud pengeluaran barang. Pengeluaran barang secara pukal ataupun secara besar-besaran. Besar-besaran. Jadi revolusi perindustrian maksudnya perubahan pengeluaran barang secara besar-besaran. Pengeluaran barang secara besar-besaran. Macam mana tu cikgu? Saya tak fahamlah cikgu. Macam mana? Okey, baik. Kalau masih lagi tak faham, tak apa. Cikgu akan tunjukkan kamu satu video bagaimana revolusi perindustrian itu. Macam mana rupa dia cikgu? Sebenarnya kalau kamu tengok video itu, sebenarnya dia berkait rapat dengan apa tahu? Pada peringkat awal dulu, segala pertanian menggunakan tenaga manusia. Segala pembuatan guna tenaga manusia. Jadi semuanya buat secara kecil-kecilan. Tetapi kudrat manusia itu tenaga manusia. Tenaga manusia. Tetapi apabila di Great Britain mereka menemui ataupun melakukan ciptaan baru di mana mereka membuat enjin yang dikatakan enjin warp. Enjin warp tu maknanya apa tahu? Dia bakar arang batu itu dan memanaskan air dan air itu akan mengeluarkan warp dan warp itulah yang akan menggerakkan enjin. Dan enjin itu boleh melakukan semua perkara seperti untuk mencetak banyak-banyak, kemudian juga untuk memintal benang menjadi baju, menjadi kain. Kemudian juga mereka boleh buat macam-macam mesin. Macam-macam mesin daripada enjin warp itu. Enjin warp itu. Jadi, bermula dengan ciptaan enjin warp itulah, maka bermulalah pengeluaran secara besar-besaran. Bila enjin warp itu digunakan dalam kilang, so banyak kilang kan. So diorang pakai semua enjin warp itu untuk untuk menjahit atau memintal benang. Maka jadilah kilang itu kilang buat baju atau kilang buat kain. Kemudian juga ada kilang buat kereta. Kemudian ada banyak lagi kilang di Great Britain pada waktu itu.
Jadi itu dipanggil revolusi perindustrian, di mana perubahan secara besar-besaran daripada pengeluaran barang menggunakan tangan, sekarang pengeluaran barang menggunakan mesin ataupun menggunakan enjin. Itu maksud revolusi perindustrian. Faham ke tak faham? Sekarang faham kan? Okey, revolusi perindustrian. Faham? Okey, baik. So, okey, kalau kita lihat, okey, itu dipanggil revolusi perindustrian. Mesin wap still using in the industry? Tidak. Sekarang ni mesin wap dah tak gunakan di industri sebab apa? Sebab sekarang ni semua mesin-mesin tu masih ada. Mesin-mesin tu masih ada. Tapi kebanyakan mesin menggunakan tenaga elektrik. So, tidak ada lagi menggunakan arang batu atau mesin wap. Tidak lagi. Telah digantikan dengan elektrik. Jadi, itu juga satu revolusi lah. Dulu tak ada elektrik. Ingat dulu tak ada elektrik. Jadi, mereka menggunakan mesin wap. Mesin wap itu. Jadi, itu dipanggil revolusi perindustrian. Di mana kalau kita lihat, revolusi perindustrian berlaku di Britain sejak abad ke-17 lagi. Jadi, jika kalau kita lihat menjelang tahun 1870-an, bukan sahaja di Britain, malah negara-negara Eropah lain seperti Jerman dan juga Perancis juga menjadi negara perindustrian seperti Britain. Bukan Britain saja, malah Jerman dan Perancis pun jadi negara perindustrian. Jadi bila berlakunya revolusi perindustrian ini, dasar maknanya cara pentadbiran kuasa-kuasa barat berubah, di mana mereka perlu mencari pusat perdagangan dan perlu menguasai tanah jajahan yang dapat untuk apa Untuk apa cikgu? Dia orang nak pusat perdagangan dan untuk menguasai tanah jajahan supaya dapat membekalkan bahan-bahan mentah bagi keperluan kilang perusahaan mereka secara berterusan. Alamak, tak faham lah cikgu. Tak faham Okey, macam ni. Macam ni sebenarnya. Baik. Kalau dulu, bila mereka buat secara kecil-kecilan, mereka tak perlukan bahan mentah yang banyak. Tapi bila mereka dah jumpa enjin wap tu, mereka dah buat enjin wap, mereka dah buat mesin-mesin untuk, contohnya nak buat mesin-mesin untuk menghasilkan badan kereta. Sebab mereka buat kereta mereka menghasilkan badan untuk badan kereta, kemudian mereka menghasilkan tin makanan, tin minuman dan sebagainya menggunakan mesin-mesin tu Jadi mereka kata apa? Bagus ni. Kita boleh keluarkan banyak ni. Kita boleh keluarkan banyak tin-tin makanan. Kita boleh banyak keluarkan tin-tin minuman. Kita boleh banyak keluarkan kereta ni. Tapi masalahnya, kalau kereta banyak, tin-tin makanan banyak, tin minuman banyak, kita nak jual kat siapa? Takkan kita nak jual kat negara kita. Jadi, barang kita keluarkan banyak. Macam mana ni? Jadi, mereka kata apa? Okey, kalau macam tu, kita jual ke luar negara. Jual kepada negara mana? Negara-negara yang kita pergi berdagang tu, kita jual ke sana. Jadi sebab itu, mereka datang ke tanah Melayu. Mereka datang ke Asia Tenggara. Untuk apa? Untuk jual tin-tin makanan, tin minuman, serta juga kereta mereka tu nak jual di sini. Jadi mereka cari pusat perdagangan. Okay. Ya, betul. Betul, Kuhan. Jadi itu satu. Mereka nak cari tempat untuk menjual barangan mereka. Sebab dekat Britain, muat kan? Muat je. Muat je. Kapal besar kan? Jadi, mereka nak jual, nak mencari tempat untuk jual barang-barang mereka tu. Sebab banyak ni, banyak. Kan kalau orang kata apa tak terjual kan rugi. Itu satu. Yang kedua, mereka nak mencari tanah jajahan. Untuk apa? Untuk mereka dapatkan bahan mentah. Kilang-kilang tadi tu, contoh yang keluarkan tin makanan, tin minuman tu kan.
dan juga kereta-kereta tu kan, mereka perlukan biji besi yang banyak. Kalau nak buat tin minuman, mereka perlukan biji timah yang banyak. Dekat Belitung tak banyak biji timah. Okay, malah tak ada pun biji timah. Jadi diorang kata, kat mana lagi kita nak cari biji timah, biji besi semua ni? Oh, kita kena pergi cari dekat kawasan-kawasan Asia Tenggara. Kat sana banyak. Jadi sebab itu mereka datang sini, mereka nak ambil biji timah kita. Mereka nak ambil biji besi kita untuk supply kepada kilang-kilang yang ada di Britain tu. Nampak tak? Bermakna revolusi perindustrian tadi telah menyebabkan negara-negara barat datang ke Asia Tenggara untuk menjual barangan mereka dan juga untuk mencari bahan mentah untuk keperluan kilang-kilang mereka. Faham dah sekarang? Faham tak? Raisha, Najwa, Ariana, faham tak ni? Faham okey. Baik. Faham ya? Baik, bagus. Okey, baik. Aduh, hai soalan Razan. Razan tanya, mesin tu dibina selepas zaman kegelapan ke atau semasa atau sebelum? Okey, baik. Zaman gelap Eropah. Okey, sebenarnya mesin-mesin itu dibuat selepas zaman gelap. Selepas zaman gelap. Zaman kegelapan. Okey. Mana kamu tahu tentang zaman kegelapan ni, Razan? Mana kamu tahu tentang zaman kegelapan ni? Ya, so kalau kita lihat, okey. So kalau kita lihat, ini dia yang cikgu mentionkan tadi, iaitu dua perkara, iaitu mereka perlu mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan-bahan mentah bagi keperluan kilang perusahaan mereka secara berterusan. Dan revolusi perindustrian ini membolehkan barangan dikeluarkan secara besar-besaran. Jadi dengan kepesatan, maknanya kepesatan ni maksudnya dengan kemajuan. Kemajuan pengeluaran barangan kilang, kawasan pasaran. Maknanya kawasan untuk menjual barangan itu yang lebih luas, yang perlu banyak, masih perlu dicari. Perlu dicari untuk memasarkan barang tersebut, maknanya untuk menjual barangan tersebut supaya keuntungan dapat dimaksimumkan. Nampak tak? Bahawa inilah gambaran aktiviti di kilang semasa revolusi perindustrian. Nampak kat situ? Okay. So inilah dia zaman yang menggunakan mesin-mesin itu. Dan kalau kita lihat di sini, apabila terciptanya revolusi perindustrian, maka mereka ni, orang Eropah, telah mengubah tanggapan mereka tau. Iaitu apa? Daripada membuat barang secara kecil-kecilan, sekarang mereka bertukar kepada apa tahu? Keluarkan barang secara besar-besaran. Untuk apa? Untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi di situ mereka telah mula mengejar keuntungan yang maksimum. Jadi pada waktu itu, siapa owner kilang itu dipanggil, orang-orang owner kilang kan, dia orang kaya lah. Owner kilang, dia akan jadi orang kaya. So bila banyak kilang, maka banyaklah orang-orang kaya, betul tak? Di Britain ni, bila satu kilang tu, owner dia menjadi kaya, maka kalau banyak kilang di Britain tu, maka banyaklah orang-orang kaya kat situ. Bila banyak orang kaya kat situ, orang-orang kaya ni, mereka suka tak apa tahu, suka berkumpul, kemudian makan, menikmati makanan yang mewah-mewah, kemudian minum air yang mewah, yang kaya raya, memakai pakaian yang cantik-cantik, dan mereka suka meeting sesama mereka. Seperti mana yang kamu mungkin pernah tengok dalam filem Titanic. Iaitu kita masuk sikit tentang kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan abad ke-20.
pada abad ke-19, tahun bila ni cikgu? Okey, abad ke-19 iaitu pada tahun 1800 hingga 1899. Ya. Dan abad ke-20 pula pada tahun 1900 hingga 1999. Abad ke-20 ni iaitu abad di mana cikgu lahir lah. Cikgu lahir, mak kamu lahir, ayah kamu lahir pada abad ke-20. Kamu semua lahir pada abad ke-21. Nampak beza Cikgu dengan mak ayah kamu lahir pada abad ke-20. Okey. Tapi your nenek also abad ke-20 jugalah. Kan? Baik. Jadi, kenapa Barat datang pada waktu ini cikgu? 1800 okay, dan abad ke-19 dan abad ke-20. Abad ke-19 dan abad ke-20 mereka datang untuk pertama perkembangan industri kereta. Nampak tak? Okay. Barat telah mula mencipta kereta. Kemunculan perusahaan kereta dan ciptaan tayar. Okay, dah buat kereta, dah buat tayar. Maka ini akan menambahkan permintaan untuk getah asli. Untuk getah. Sebab nak buat tayar kena ada getah. Kan? Jadi, selain itu getah asli ini juga merupakan bahan yang penting dalam perusahaan penebat barangan elektrik. Penebat barangan elektrik. Maksudnya apa cikgu? Maksudnya, pada waktu itu sudah mula mereka mencipta tenaga elektrik, okay, dan mereka telah menghasilkan barang-barang yang ada elektrik. Jadi bila barang yang ada elektrik tu, okay, elektrik kamu tahu kan disalurkan menggunakan wire. Jadi kalau disalurkan menggunakan wire yang besi tu, dalam tu ada timah kat situ kan. Jadi tak mana boleh pegang macam tu, nanti kena elektrik. So mereka kena salutkan kabel wire elektrik itu dengan getah. Jadi kenalah cari getah tu. Jadi getah asli kat mana nak cari? Dua tempat saja. Iaitu sama ada di negara Afrika Selatan, iaitu di Brazil, ataupun juga di Asia Tenggara, iaitu di Tanah Melayu ataupun di Indonesia. Nak cari getah. Copper. Sebenarnya, okey, wire itu dibuat daripada copper, tembaga. Okey, tembaga. Tapi tembaga tu dia tak boleh, okey, kamu pegang macam tu saja. Dia kena salutkan dengan getah supaya kamu boleh pegang kabel tu. Jadi getah nak salut tu kena cari kat mana? Kena cari di Asia Tenggara dan cari di kawasan-kawasan Afrika. Amerika Selatan. Sebab itu mereka datang ke Tanah Melayu. Untuk apa? Untuk mencari bahan mentah, iaitu mencari biji timah dan juga untuk mencari getah. Jadi perkembangan industri kereta di Eropah menyebabkan permintaan getah melambung tinggi. Ramai yang minta getah. Jadi ini baru satu sebab kenapa berlakunya kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan ke-20, iaitu perkembangan industri kereta. Okey.